Kita masukkan ya, walaupun bukan Melayu, Cina, India dan sebagainya, masing-masing ada blood group yang berbeza-beza. Dalam kelompok Melayu itu pun blood group yang berbeza-beza. Dan akhirnya bila kau accident dan sebagainya, kau tak cari orang Melayu untuk bantu kamu. Kau cari orang yang ada blood group yang sama dengan kamu. Bila datang banjir, adakah banjir itu memilih kawasan kau untuk pergi? Tengok Kelantan semua Melayu, Muslim, tapi datang juga banjir. So banjir itu benda yang sebenarnya jadi. Apa yang perlu di antara manusia sebenarnya adalah keihsanan. Kita perlu lebih berihsan. Kita jangan dibuta oleh perbezaan antara agama dan bangsa. Kalau kita lihat kepada apa yang biasa orang cakap kan, dia biasa mengatakan bahawa ihsan itu adalah simpati ataupun ihsan itu adalah cara rasa kesian pada orang dan sebagainya. Bagi saya, ihsan ini merupakan cara kita berhubung dengan manusia yang lain. Keisanan bermakna mempunyai sifat kasih sayang terhadap semua perkara yang berada di sekeliling kita. Perkataan ihsan ni sebagai keikhlasan, kesetiaan dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam diri seseorang itu. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, ihsan bermaksud baik hati, kebajikan, kemurahhatian. Macam itulah. Di Ramperak kita cuba saya cuba untuk mengetengahkan satu konsep baru. Iaitu di sini keihsanan bermakna bukan saja simpati atau empati, tetapi keihsanan adalah di mana kita alami, kita merasai kesusahan orang lain, disertai dan disusuli dengan tindakan untuk mengatasi masalah itu atau untuk membantu kesusahan orang. Jadi kalau kita lihat sekarang ni di Malaysia, satu contoh ihsan yang bertindak, compassion action, ialah dalam kes-kes banjir dan COVID baru ini. Ambil sapu, ambil penyodok, yang menggunakan wheelbarrow, ambil wheelbarrow. Air tak ada, elektrik tak ada. So, guna penyodok, kena keluarkan selut, kena keluarkan rumput. Kesedaran orang awam untuk membantu mangsa banjir sangat tinggi meskipun berada dalam pasca COVID-19. Tidak melunturkan niat murni K. Maniam Raju, 46 tahun, untuk menawarkan khidmat menunda kereta dan motosikal secara percuma kepada mangsa banjir di Dengkil, Selangor. Bukan saja orang tu dia rasa rakyat rasa kesian, tapi dia rasa kesian dan terus dia pergi membuat sesuatu, dia terus pergi membantu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan ihsan atau keihsanan yang kita maksudkan. Bagi saya amat-amat perlu kerana nilai ihsan ini memperkuatkan hubungan kita dengan manusia yang lain. Tidak kira daripada segi Melayu, India, Cina atau sebagainya. Jika seseorang itu tidak mempunyai keihsanan di dalam dirinya, maka dia tidak akan membantu orang lain. Tapi kalau ditanya berkaitan dengan betapa pentingnya nilai ihsan, saya boleh katakan sedemikian. Saya mengatakan dan saya percaya dan saya berpendirian bahawa tanpa nilai ihsan, kehidupan tidak mungkin berlaku. Tanpa nilai ihsan, kehidupan tidak mungkin berlaku. Sebab saya katakan tadi, bila kita masukkan ihsan, bermakna kita nampak atau rasa kesusahan orang lain dan kita nak mengatasi kesusahan tersebut. Jadi kita lihat pada ibu-ibu. Ibu-ibu merupakan satu contoh yang terbaik di mana makhluk yang mempunyai keihsanan yang begitu tinggi sekali, di mana mereka menjaga bayi daripada umur yang baru lahir sampailah 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Kita lihat pada bayi yang baru lahir, menangis je bayi itu terus ibu tu akan pergi membantu dan sebagainya. Jadi itu satu nilai keihsanan yang begitu tinggi sekali. Dan kita lihat, kalau kita tidak merasai kesusahan orang lain, kalau kita tidak mengenal, kita tidak simpati dan empati kepada kesusahan orang lain, adakah kita dapat membantu kesusahan orang lain? Tidak. Dan kita juga dalam hidup mengalami kesusahan. Jadi kita perlu masyarakat, kita kehidupan, perlu kita saling membantu di antara satu sama lain. Sebab ada dalam keadaan tertentu, kita mempunyai kemampuan. Tapi dalam keadaan lain dan situasi lain, kita ada kekurangan. Jadi mereka yang mampu bantu mereka yang kurang. Jadi perkara ini saling berkait.
Apabila seseorang mempunyai sifat keihsanan dalam dirinya, maka dia akan berusaha sedaya upaya untuk menjaga sensitiviti kaum. Secara tidak langsung akan mengelakkan daripada berlakunya sebarang pergaduhan antara kaum dan mewujudkan persefahaman yang sama. Okey, kalau kita lihat bagaimanakah nilai keihsanan boleh membantu mencapai rakyat Malaysia yang bersatu. Saya percaya kalau kita rakyat Malaysia masing-masing ada keihsanan, bukan saja kita menjadi satu rakyat Malaysia yang bersatu, bukan saja ada satu perpaduan, saya percaya kita menjadi rumpun manusia atau ummah manusia yang bersatu. Marilah kita dengan fikiran terbuka dan dada yang menerima, mencungkil persamaan dengan tidak lagi menggali perbezaan. Kita perlu bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita, iaitu keluarga Malaysia. Sebab bila kita ada keihsanan, kita kata saya ada keihsanan dan saudara ada keihsanan, kita akan menjadi manusia yang akan saling memahami di antara kesusahan saudara dan saudara akan memahami kesusahan saya. Dan kita akan cuba membantu sedaya upaya masing-masing supaya kita punya kebahagiaan bersama boleh meningkat ataupun sekurang-kurangnya kesusahan bersama itu diturunkan. Jadi bila ada semangat keihsanan di negara Malaysia sebagai contoh, kita akan menjadi manusia yang lebih saling memahami di antara satu sama lain. Kita akan memahami bahawa perbezaan di antara manusia lain atau rakyat lain yang berbeza agama atau berbeza bangsa, itulah perbezaan dari segi agama dan bangsa, satu perbezaan yang artificial. Yang hakikinya ialah dia manusia, saya manusia. Dan manusia tak kira apa agama dia, tak kira apa bangsa dia, kita semua mempunyai matlamat, kita semua mempunyai cabaran, kesakitan, kegembiraan yang sama. Jadi kita sedar, kita boleh bercantum di antara satu sama lain sebagai manusia. Apa yang mencantumkan kita ialah keihsanan bersama. Jadi saya percaya semangat keihsanan itulah yang dapat menyatupadukan rakyat Malaysia sebagai satu manusia. Okey, kalau kita bincang secara am, bagaimana caranya untuk menanam nilai keihsanan di dalam rakyat Malaysia sebagai contoh, terutamanya orang yang muda. Segala penyemaian, segala penanaman nilai yang terbaik bermula daripada rumah. Jadi kita kena didik ibu bapa di rumah-rumah tentang apa itu nilai ihsan dan sarankan kepada mereka, anjurkan kepada mereka, galak mereka melalui pendidikan dan sebagainya untuk tanam sikap ihsan dalam anak-anak mereka itu sendiri. Jadi itu caranya, di mana rumah-rumah, keluarga menjadi sumber atau asas di mana nilai keihsanan itu boleh berbuah di seluruh negara. Okey. Dan di samping itu saya juga sarankan supaya selain daripada nilai ihsan dipupuk di rumah-rumah, ia juga mungkin kita fikir mungkin ia dijadikan sebagai silabus di sekolah, diajar tentang nilai keihsanan. Saya percaya di negara kita ini dan juga satu dunia skop dan pendedahan kepada peri pentingnya ihsan dalam pelbagai kehidupan belum pernah dilakukan. Dan saya mungkin di kita rapiran yang pertama yang cuba untuk menganjurkan untuk spread ataupun untuk meluaskan, untuk mendedahkan peri pentingnya nilai ihsan kepada masyarakat. Terima kasih menonton, tapi jangan lupa motivasilah kami sikit. Like, share dan subscribe.